Bersama saya Aidanaya dalam rentasan berita edisi 971 dan antara paparan utama. Jangan salahkan Tuhan bila bencana alam berlaku. Pegawai SPRM didakwa curi 24 juta ringgit. Betulkah ekonomi sudah pulih? Siapa yang menjadi penghalang komik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Taqiyuddin Hassan yang berkata bahawa banjir yang berlaku di Gurun Yan dan Merbuk di Kedah sebagai act of God ataupun takdir Tuhan. Kena blame God. Kadang-kadang ke masalah manusia. Ini dulu pun begitu masa Bantan Menteri Kerja Raya dulu. Bila ada aja kerobohan, act of God. How do you know act of God? Bila manusia tu rakus, merosakkan bala. Tanya Anwar sebelum mikrofonnya dipotong oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Taqiyuddin berkata beliau melawat ke kawasan banjir tersebut dan nampak keadaan pokok yang hanyut. Apa yang kita amat duka cita berlaku satu bencana. This is satu act of God, satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, demikian natijahnya apabila menteri yang diberikan amanah bukan dari kalangan bidangnya seperti yang pernah dititah oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Sultan Azlan Shah tidak berapa lama dahulu. Mengulas mengenai kenyataan Taqiyuddin itu, Anwar berkata, isu penting yang beliau kemukakan adalah mengenai isu pembalakan haram yang masih berlanjutan sejak bertahun lalu. Kita minta menteri ada political will dan garis panduan untuk menangani masalah pembalakan haram secara tegas di negara kita. Kelulusan yang tidak mengikut kaedah persetujuan bersama mengikut Majlis Tindakan Negara masih berlaku walaupun kita tahu kedudukan Undang-Undang Perkara 74/2 bidang kuasa negeri, saya tidak pertikaikan itu. Soalan saya merujuk kepada pemantauan dan tindakan. Soalannya, mengapakah pembalakan haram yang memusnahkan persekitaran dan menyebabkan banjir berterusan walaupun dasar-dasar itu berjalan terus? Itu yang saya nak tegaskan. Tegas Anwar. Pada 19 Ogos lalu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP dan Sahabat Alam Malaysia SAM mengeluarkan kenyataan bersama bahawa tragedi banjir di sekitar Gunung Jerai di Yan, Kedah adalah kesan daripada aktiviti pembersihan hutan. Presiden CAP Mohidin Abdul Kadir dan Presiden SAM Minakshi Rahman menemplak kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor yang menyangkal dakwaan bahawa banjir tersebut bukanlah disebabkan oleh aktiviti pembalakan. Ia mungkin bukan pembalakan tetapi tentunya pembersihan hutan dan penebangan pokok. Banjir air dengan lumpur yang dilihat dalam video kejadian menunjukkan dengan jelas aktiviti pembersihan hutan. Kata kenyataan itu, mereka juga menegaskan bahawa penduduk kampung di Bukit Singkir Yan telah membantah projek kuari di hutan simpan Gunung Jerai sejak lebih dari 15 tahun yang lalu. Kuari ini dibenarkan oleh kerajaan negeri ketika itu walaupun melanggar rancangan tempatan daerah Yan. Seharusnya tidak ada pembukaan hutan di sini tetapi gambar dari Google menunjukkan banyak pokok telah dibersihkan dan operasi pelombongan dilakukan di kawasan sensitif terhadap alam sekitar ini. Semua kegiatan yang merosakkan ekosistem yang rapuh ini harus dihentikan segera. Disiasat dan langkah-langkah pemulihan perlu diambil untuk mencegah tanda-tanda kemusnahan seperti aliran lumpur, tanah runtuh dan banjir besar. Ini adalah amaran besar dan Menteri Besar mesti bertindak dan tidak memandang ini sebagai takdir Tuhan kerana ini memang merupakan aktiviti yang dilakukan oleh syarikat yang telah dibenarkan oleh kerajaan negeri yang bertentangan dengan rancangan tempatan Yan. Bidas mereka, CAP dan SAM mengingatkan bahawa Keloda akan dibawa turun dari lereng yang telah dilemahkan oleh penebangan hutan dan peningkatan aktiviti berkaitan akan merosakkan lagi kawasan Gunung Jerai.
Kami meminta kerajaan negeri untuk mengadakan inkuari awam yang bebas mengenai tragedi ini agar dapat memahami penyebab sebenarnya dan juga di mana kelemahannya dan apa langkah pencegahan dan pemulihan yang harus dilakukan, tegas pemimpin NGO berkenaan. Taburan hujan lebat luar biasa dengan keamatan yang tinggi dilaporkan telah berlaku di sekitar Gunung Jerai. Kawasan tadahan air yang dikatakan menjadi tepu tidak dapat lagi menyerap dan menampung air hujan yang banyak. Justru fenomena kepala air yang terbentuk merupakan gejala yang berpunca dari kegiatan penggondolan hutan sama ada untuk pembalakan atau tujuan pertanian dan juga kerja pelombongan dan kuari. Mengapa susah sangat untuk mengadakan inkuari awam yang bebas sehingga menyalahkan Tuhan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta ini dengan sempurna, tidak lebih dan tidak kurang, biota dan abiota, fauna dan flora demi nikmat semua makhluknya. Dalam surah Ar-Rahman terdapat ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali daripada 78 ayat kesemuanya. Terjemahan ayat tersebut, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Sama-samalah kita memikirkan dan menginsafi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata beliau menyambut baik saranan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan mencadangkan dua perkara berhubung peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Saya harap serampang dua mata ini menjadi game changer. Apakah serampang dua mata? Pertama, SPRM saya cadangkan diletakkan di bawah Parlimen. SPRM tidak sepatutnya lagi berada di bawah kawalan Perdana Menteri. Kedua, Hassan mencadangkan agar SPRM juga diberi kuasa mendakwa kes-kes rasuah di mahkamah kerana kuasa pendakwaan ketika ini tertumpu pada Peguam Negara yang juga menjadi penasihat kepada kerajaan dan Perdana Menteri. Dalam hal ini, jika SPRM di bawah bidang kuasa Perdana Menteri, maka berlakulah percanggahan, kepentingan dan konflik of interest. Terdapat dilema banyak kes-kes rasuah yang disiasat secara menyeluruh oleh SPRM dan didakwa di mahkamah. Tiba-tiba pendakwa raya di bawah Peguam Negara menarik balik kes-kes berkenaan. Ini menjadikan rakyat umum tidak berpuas hati dan mahu SPRM diberi kuasa mendakwa kes rasuah. Justru itu, saya mencadangkan supaya jawatan Peguam Negara dan jawatan pendakwa raya dipisahkan. Peguam Negara orang lain, manakala pendakwa raya orang lain, katanya. Menurut beliau, dengan menjadikan pendakwa raya satu jawatan yang bebas dan berwibawa, tidak lagi duduk di bawah bidang kuasa Perdana Menteri, akan memberi perubahan kepada SPRM dalam memerangi kes rasuah di negara ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobind Singh Dio pula menyarankan bahawa satu badan bebas perlu ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan kecurian wang tunai bernilai 6 juta dolar Amerika dalam siasatan kes rasuah yang dikaitkan dengan pegawai SPRM. Beliau menyifatkan siasatan ini tidak telus sekiranya dilakukan SPRM sendiri yang mengeluarkan kenyataan telah menahan 3 pegawainya, manakala polis pula menjelaskan tiada laporan diterima mengenai kes berkenaan. Ini perkara serius dan kita perlu tunjuk kepada rakyat bahawa ada ketelusan. Kalau kerajaan hendak tunjuk kerajaan reformis, maka keputusan dibuat segera. Kes ini harus disiasat badan bebas untuk tunjukkan siasat tepat dan telus bagi menyelesaikan masalah ini, katanya. Menurut beberapa laporan media, 3 pegawai SPRM ditangkap kerana dituduh mencuri barang kes bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO, Datuk Hassanah Abu Hamid, yang didakwa di mahkamah atas pecah amanah 12.1 juta dolar Amerika milik kerajaan Malaysia 3 tahun lalu. Wang berkenaan disita oleh SPRM. April lalu, Hassanah dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA daripada pertuduhan. Kenyataan dan saranan kedua pengamal undang-undang agak lembut berbanding dengan kenyataan Ketua Pasukan Rasuah Busters, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, yang menuntut agar Ketua SPRM, Datuk Seri Azam Baki, dipertanggungjawabkan dan digantung tugas sepanjang siasatan berhubung dakwaan berlaku kecurian barang kes sebanyak 6 juta dolar Amerika itu. Husamuddin berkata penyiasatan kes itu juga mesti diambil alih serta-merta oleh satu pasukan khas Polis Diraja Malaysia PDRM agar siasatan telus dan menyeluruh. Azam dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM berkuat kuasa mulai 9 Mac 2020 menggantikan Latifah Baby Koya yang meletakkan jawatannya setelah Kerajaan Pakatan Harapan tumbang.
Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraft Sendirian Berhad itu berkata, kerajaan perlu secepat mungkin melaksanakan reformasi struktur dalam usaha mengekang jenayah rasuah. Wujudnya kes-kes sebegini menjadikan tuntutan rasuah busters dan gabungan kami untuk membuat reformasi struktur di mana SPRM dan peguam negara dibebaskan daripada kuasa politik dan diletakkan di bawah parlimen perlu dilaksanakan dengan segera. Kami juga mahu ahli-ahli parlimen dan kerajaan meluluskan segera 6 tuntutan politik tanda pagar Malaysia tanpa rasuah yang kami umumkan pada 11 September lalu. Tegasnya, dalam hubungan ini adalah amat aneh apabila pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Datuk Abdul Jalil Hassan mengesahkan bahawa tiada sebarang laporan polis diterima berhubung kejadian tersebut. Ini kerana SPRM dilaporkan mengesahkan telah menahan 3 pegawainya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes terhadap seorang bekas ketua jabatan. SPRM ingin menegaskan bahawa Suruhanjaya ini tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pegawainya yang terlibat dalam sebarang perbuatan jenayah serta akan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya perbuatan itu benar berlaku. Ketiga-tiga pegawai terbabit telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya dan ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 6 hari bermula 14 hingga 19 September 2021. Kata SPRM dalam satu kenyataan. SPRM juga menegaskan siasatan menyeluruh sedang dijalankan dan berharap semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara ini kerana ia akan menjejaskan siasatan. Ibarat kata peribahasa Melayu, mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya? Satu dunia sedang menyaksikan tindak tanduk penguatkuasa undang-undang di negara ini. Kerja kena telus kalau tak mahu orang berspekulasi. Pada 24 Julai, Menteri Keuangan merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemulihan ekonomi negara ekoran kesan pandemik COVID-19 dijangka akan bermula pada tahun depan iaitu 2022. Bagaimanapun, beliau berkata ia juga bergantung kepada keberkesanan Pelan Pemulihan Negara dan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, juga Belanjawan 2022 yang akan turut dilengkapi dengan rancangan Malaysia ke-12. Berdasarkan pandangan institusi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pemulihan ini dijangka tidak sekata antara negara, katanya seperti dipetik Astro Awani. Menurut beliau, negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Amerika Syarikat mencapai tahap pendapatan per kapita seperti waktu pra-pandemik COVID-19 hanya dalam tempoh 18 bulan sejak wabak ini melanda negara mereka. Tetapi katanya, majoriti negara-negara Eropah dijangka pulih dalam masa 3 tahun, sementara di Mexico dan Afrika Selatan pula memerlukan masa antara 3 hingga 5 tahun. Bagi Malaysia, negara dijangka akan mula kembali ke tahap pra-pandemik insya-Allah pada tahun 2022, tegasnya. Kelakar. Pada 6 November 2020, Menteri yang sama memberitahu Dewan Rakyat semasa pembentangan Belanjawan 2021 bahawa ekonomi negara dijangka kembali pulih dan berkembang pada kadar antara 6.5 dan 7.5% pada tahun 2021. Katanya perkara itu sejajar langkah proaktif yang diambil kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi. Inisiatif Belanjawan 2021 selain disokong pertumbuhan ekonomi global yang diunjur lebih baik iaitu sebanyak 5.2%. Ini mengambil kira persekitaran semasa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 disemak semula dan dianggarkan menyusut sebanyak 4.5%. Segala inisiatif yang dilaksanakan adalah counter cyclical measures bertujuan mengurangkan dampak COVID-19 dan alhamdulillah kita dapat melihat pertumbuhan KDNK keluaran dalam negara kasar negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan daripada negatif 28.6% pada April 2020 pada negatif 3.2% pada Jun, katanya. Kita sekarang sedang berada di hujung tahun 2021. Apakah ekonomi Malaysia sudah pulih? Belum. Malah Tengku Zafrul kata tahun depan baru pulih. Adakah pandemik COVID-19 sudah reda?
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mencatatkan 14,345 kes jangkitan COVID-19 pada 20 September. Kes kumulatif kini mencecah 2,112,175 kes. Bagaimanapun jumlah kematian masih tinggi iaitu 376 kes. Daripada jumlah tersebut, 75 kes meninggal dunia di luar hospital atau brought in death BID menjadikan kes BID di seluruh negara 4,472. Data ini tidak bermakna situasi penularan wabak di negara ini semakin pulih. Sementara itu, Bernama melaporkan 4 kluster baharu COVID-19 diisytihar di Sarawak yang melibatkan komuniti rumah panjang yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan kluster Sungai Separai 2 yang diisytiharkan di daerah Tatau, kluster Jalan Bintulu Miri 3 di Bintulu, kluster Charma Ajai di Beluru dan kluster Ulu Lubai di Limbang. Keseluruhannya Sarawak merekodkan 3,619 kes baharu COVID-19. Kemarin juga, Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ekonomi negara dijangka pulih pada 2022 menerusi unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK yang tumbuh pada kadar 5.3% berbanding jangkaan tahun ini iaitu sekitar 3% hingga 4%. Boleh percayakah apabila gerombolan yang gagal menguruskan ekonomi negara dan COVID-19 pada tahun 2020 kembali memegang jawatan yang sama pada tahun 2021? Ini termasuk bekas Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga gagal tetapi kini menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Kebejatan apakah ini? Hanya 3 bulan lagi tahun 2022 akan menyambut kita. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobind Singh Dio mencabar Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk menyatakan sama ada beliau adalah Menteri Kanan yang dilaporkan menyekat Ahli Parlimen Teluk Intan Nga Khaw Ming daripada mempengerusikan sesi petang persidangan Dewan Rakyat pada 20 September. Mencabar Ahli Parlimen Gombak, adakah beliau Menteri Kanan tersebut? Berdiri dan bangun jawab soalan itu sekarang. Apa? Kalau berani sebagai Menteri Kanan, stand up and answer the question now. Kata Gobind pada sesi pagi persidangan Parlimen 21 September. Saya berani kerana ikut peraturan. Bukan Ini peraturan, sesi answer soal the jawab. question. Adakah Jawab kamu sajalah. telah Jawab melibat- Saya tidak benarkan sesi untuk perbahasan ini. Kata Azmin sebelum mikrofon kedua-dua mereka dipadamkan oleh timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Rashid Hasnun. Rashid kemudian mengingatkan bahawa mereka masih dalam sesi soal jawab. Gombak tidak berani jawab, balas Gobind. Difahamkan Komin telah diundang secara bertulis untuk mempengerusikan sesi petang itu oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harun. Bagaimanapun, menurut laporan media, Komin telah disekat oleh seorang Menteri Kanan daripada melaksanakan tanggungjawabnya. Akibatnya, keputusan itu ditarik balik berikutan tekanan daripada Menteri Kanan Kabinet tersebut yang menghubungi speaker pada jam 1.50 petang ketika Wakil Rakyat sedang berehat. Azhar kembali mempengerusikan sidang Dewan Rakyat yang bermula pada jam 2.30 petang. Ketika itu, terdapat satu kekosongan jawatan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat setelah Datuk Seri Azalina meletakkan jawatannya. Mengulas mengenai berita sekatan terhadap Komin kemarin, Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri berkata, jika benar ia berlaku, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan pembaharuan Parlimen yang dicanang-canangkan kerajaan. Ia menampilkan salah laku atau salah campur pihak eksekutif melalui menteri dengan tanggungjawab, kuasa dan budi bicara speaker berkaitan hak menjemput mana-mana ahli Dewan Rakyat untuk mempengerusikan secara sementara mana-mana persidangan Dewan Rakyat pada bila-bila masa, kata Hanif. Menurut beliau, peletakan jawatan Azalina pada 23 Ogos menyebabkan beban yang dipikul oleh Azhar Harun dan Rashid Hasnun menjadi berat dan perlu diagihkan dengan teliti untuk mempermudahkan kelicinan perjalanan persidangan Dewan Rakyat. Walhal tanggungjawab, hak dan budi bicara speaker untuk menjemput mana-mana ahli Dewan Rakyat bagi mempengerusikan secara sementara mana-mana persidangan Dewan Rakyat pada bila-bila masa adalah dinyatakan dengan jelas di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Standing Orders, iaitu secara khusus Peraturan 7/3 yang berbunyi,
Pada bila-bila masa mesyuarat bersidang, Tuan Yang di-Pertua boleh meminta seseorang ahli mempengerusikan mesyuarat itu bagi sementara dengan tidak payah diberitahu majlis mesyuarat. Dengan secaranya dan ahli yang mempengerusikan ini tetaplah terserah kepadanya semua kuasa-kuasa Tuan Yang di-Pertua sehingga Tuan Yang di-Pertua balik semula mengetuakan mesyuarat. Jelas beliau. Hanif merujuk kepada pelantikan Azalina pada 15 September melalui Peraturan 7/3 yang sama tidak pun dibantah oleh ahli parlimen sama ada blok kerajaan mahupun pembangkang. Menjelaskan kekeliruan ahli parlimen, Azalina berkata, saya telah diminta speaker di bawah 7/3 untuk pengerusikan mesyuarat bagi sementara waktu. Kata Hanif, kedua-dua telah dijemput oleh Azhar untuk mempengerusikan persidangan itu bagi tujuan sementara. Azalina dan Koming masing-masing sudah pun mempunyai pengalaman menjadi timbalan speaker dalam persidangan Dewan Rakyat Penggal ke-14. Hanif menyarankan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memandang serius laporan berkenaan. Dan jika benar, maka ianya adalah terpenting secara serta-merta untuk memperbetulkan perkara itu dengan permintaan maaf terbuka oleh menteri berkenaan di dalam Dewan Rakyat serta kepada orang ramai, rakyat Malaysia, tegasnya. Oleh kerana Azmin tidak berani mengaku tetapi takut untuk menafikan, maka isu ini akan menjadi bahan kutukan warganet pada hari-hari mendatang. Situasi ini amat tidak baik memandangkan jawatan yang dipegang Azmin dan harapan kerajaan bahawa ekonomi akan pulih pada tahun hadapan. Jangan hanya berani merancang langkah Sheraton dan menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat, tetapi takut berhadapan dengan Nga Komin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.